Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak sampaikan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah pertama. Untuk kisah pertama ni saya akan gunakan nama samaran Kak Su. Perkara ni terjadi pada tahun 2011. Masa tu Kak Su sekeluarga baru saja berpindah di sebuah taman perumahan di Pulau Pinang. Hari kedua Kak Su tinggal kat situ, jiran-jiran dia dah mula bertanya soalan yang pelik. Kak Su, macam mana? Boleh tidur tak kat rumah tu? Bila Kak Su dengar jiran-jiran dia tanya soalan macam tu, dia dah mula tak sedap hati. Ada juga Kak Su bertanya dekat jiran-jiran dia, kenapa tanya soalan macam tu? Tapi jiran-jiran Kak Su ni mengelak. Seolah-olah diorang ni ada menyembunyikan sesuatu daripada Kak Su. Di rumah yang diorang baru pindah masuk ni, waktu malam memang tak ada apa-apa. Tak ada benda pelik yang berlaku. Tapi yang selalu berlaku benda-benda pelik adalah pada waktu siang. Kak Su ni jenis yang malas berkemas. Sebab dia ada seorang orang gaji, ada seorang maid yang memang kerjanya kemas rumah. Tiba-tiba ada satu hari ni dia rasa rajin nak mengemas. Jadi Kak Su ni dia mengemas lah. Sedang Kak Su menyapu-nyapu lantai, sampai di ruang TV di tingkat atas, Kak Su ternampak ada beberapa helai rambut yang panjang. Mula-mula Kak Su fikir memang tak ada apa-apa yang pelik. Sebab Kak Su ni dia ada seorang anak yang berambut panjang. Tapi bermula daripada hari tu, hampir setiap hari Kak Su akan ternampak beberapa helai rambut panjang di atas lantai. Pada satu hari, anak Kak Su yang berambut panjang tu pergi potong rambut. Sebab sekolah dah nak bermula. Jadi Kak Su memang tak bagilah anak dia ke sekolah dengan keadaan rambut panjang macam tu. Pada hari yang berikutnya, Kak Su jumpa lagi beberapa helai rambut yang panjang. Kali ni rambut tu banyak, merata-rata. Di lantai bilik tidur, di lantai dapur, di bilik tidur anak-anak dia, semuanya ada rambut panjang. Kak Su dah mula rasa takut. Dia mula terfikir, anak aku dah potong rambut. Takkanlah rambut dia. Jadi Kak Su ni dia panggil lah anak dia seorang lagi. Dia pun bercakap lah dengan anak dia tu. Tengok ni rambut siapa ni? Ni mesti rambut kakak kan? Tanya Kak Su pada anak dia untuk sedapkan hati. Lepas tu anak Kak Su cakap, bukanlah ibu, rambut ni panjang sangat. Rambut kakak tak adalah panjang sampai macam ni. Masa tu Kak Su siap ukur lagi panjang rambut tu. Bila diukur memang panjang. Lebih daripada paras pinggang. Bila suami Kak Su balik daripada kerja, Kak Su pun berceritalah pasal rambut panjang tu. Tiba-tiba suami Kak Su marah. Dia marah sebab Kak Su ni pergi pegang rambut tu. Dia kata sepatutnya jangan pegang. Buang je rambut tu. Sebab, katanya suami Kak Su, kita tak pasti, tak tahu siapa pemilik, siapa tuan punya badan kepada rambut tu. Keesokan harinya, terjadi sesuatu yang menakutkan. Bilik Kak Su ni saiz dia agak besar. Master bedroom. Bila dah nak masuk waktu Zuhur, Kak Su pun pergilah ambil wuduk di toilet. Toilet dalam bilik dia tu lah. Anak Kak Su yang paling bongsu, masa tu umur dia 6 tahun. Sedang duduk bersila di atas lantai bilik Kak Su. Dia sedang bermain-mainan lah pada masa tu. Kak Su pada masa tu dia ambil wuduk, dia tak tutup pintu tandas tu. Tiba-tiba Kak Su terdengar anak bongsu dia bercakap sesuatu. Tapi tak jelas apa yang anak dia cakap. Jadi Kak Su pun panggil lah nama anak dia. Tapi anak bongsu Kak Su tak menyahut. Bila Kak Su dah selesai ambil wuduk, dah keluar daripada toilet, Kak Su terkejut. Terkejut sebab tengok anak bongsu dia dah duduk di atas katil dengan muka yang pucat. Kak Su pun tanyalah anak dia, kenapa? Kenapa duduk atas katil? Masa itulah anak bongsu Kak Su ni cakap, tadi masa dia tengah main, tiba-tiba ada seorang anti rambut panjang pakai baju warna putih lalu kat tepi dia. Bila dengar anak dia cakap macam tu, Kak Su serta-merta meremang dan berdebar. Dahlah pada masa tu dekat rumah tak ada orang. Cuma ada dia dan juga anak bongsu dia pada masa tu. Anak-anak Kak Su yang lain belum balik daripada sekolah. Suami Kak Su pula masih di tempat kerja. Samalah dengan pembantu rumah. Pembantu rumah Kak Su pun tak ada dekat rumah pada masa tu. Kak Su terus peluk anak dia dan duduk kat tengah-tengah katil. Bila Kak Su tengok anak dia dah ketakutan macam tu dan Kak Su sedar tak ada siapa dekat rumah tu yang dia boleh harapkan, Kak Su cuba beranikan diri. Lagipun pada masa tu dia dalam keadaan berwuduk. Kak Su mula bercakap. Kak Su bagi amaran dekat benda tu. Benda yang anak dia nampak tadi. Walaupun Kak Su tak nampak, tapi dia boleh rasa benda tu masih ada dalam bilik bersama dia dan juga anak dia. Kak Su cakap, aku makhluk Allah, kau pun makhluk Allah. Tempat ni milik Allah. Samalah dengan bumi ni. Bumi ni milik Allah. Kita semua menumpang di bumi Allah. Kalau kau nak menumpang dekat sini, kau jangan kacau keluarga aku.
Lepas Kak Su cakap macam tu, dia terus solat Zuhur. Bila dah selesai solat, dia pun berdoa minta perlindungan daripada Allah. Sejak hari tu, Kak Su dah tak ada lagi jumpa helaian rambut yang panjang dan dah tak ada lagi mengalami benda-benda pelik di rumah tu. Kata Kak Su lagi, patutlah selama ni masa dia solat dalam bilik tu, dia selalu rasa macam ada benda berdiri di belakang badan dia. Kadang-kadang tu, masa dia rukuk, dia sampai boleh rasa seolah-olah dia terlanggar sesuatu dekat belakang. Padahal memang tak ada apa-apa pun dekat belakang. Tapi, sejak Kak Su bagi warning dekat benda tu dan diorang sekeluarga selalu amalkan bacaan surah Yasin, dah tak ada lagi apa-apa gangguan di dalam rumah tu. Kisah kedua ni dialami oleh Ijat. Dalam video-video sebelum ni, saya ada ceritakan tentang kisah pengalaman Ijat yang bekerja dalam satu projek pembinaan landasan kereta api di Negeri Sembilan, sekitar tahun 2009. Dan kisah ni adalah salah satu pengalaman seram yang dia alami semasa bekerja dekat situ. Kali ni, Ijat cerita kejadian mistik yang berlaku semasa dia nak cari jalan masuk untuk ke kawasan Criss Cross. Kawasan Criss Cross ni adalah tempat kereta api berhenti dan beri laluan kepada kereta api lain. Maknanya, ada dua lorong dekat situ. Ada dua lane dekat situ. Masa hari kejadian tu berlaku, Ijat bersama dengan seorang driver lori dan seorang operator excavator bergerak ke dalam satu kawasan ladang kelapa sawit milik Tokek Cina yang terletak di daerah Rembau. Diorang bertiga masuk ke dalam kawasan tu menaiki sebuah pacuan 4 roda. Masa tu hati Ijat risau sebab masa diorang masuk kawasan tu, hari dah petang, dah pukul 5 lebih baru nak masuk. Masa tu memang urgent lah. Macam mana cara sekalipun, Ijat tetap kena cari akses masuk. Sebab keesokan harinya, lori dah nak mula masuk angkat tanah. Kalau esok baru nak pergi cari jalan, memang confirm Ijat kena marah dengan bos dia. Jalan nak masuk ke kawasan tu memang nampak seram. Sebab lepas lalu ladang kelapa sawit tu, dah tak ada jalan sampai ke hujung sempadan hutan. Disebabkan dah tak ada jalan, nampak gayanya, diorang sendiri kena buat jalan masuk. Sedang asyik cari jalan masuk, Ijat mula terperasan. Sebenarnya, diorang dah 3-4 kali pusing-pusing di kawasan yang sama. Ada satu pokok besar dekat situ. Sebab tu Ijat perasan. Ijat rasa macam pernah lalu je kawasan pokok tu. Tapi Ijat senyap je. Sebab dia malas nak bagi tahu driver lori yang sedang memandu pacuan 4 roda pada masa tu. Ijat nak tengok, dia perasan ke tak yang diorang ni dah berpusing di tempat yang sama. Tak lama lepas tu, tiba-tiba driver lori tu bersuara, "Kita dah sesat ni, Jat." Ijat cuma tersenyum je. Sebab Ijat memang dari tadi dah tahu. Diorang pun berhenti sekejap. Ijat buka pintu kereta dan keluar. Dia lepak dekat luar untuk tenangkan fikiran. Masa tu dah senja, pukul 7 lebih. Memang diorang panik lah pada masa tu. Duduk dalam hutan, keadaan sekeliling pula makin gelap dan diorang tak jumpa jalan nak keluar. Ijat dah mula risau masa tu. Sebab line handset tak ada di kawasan tu. Nak tak nak, diorang terpaksa lepak dekat situ sambil berfikir macam mana cara nak keluar. Dengan tak semena-mena, Ijat tertoleh dekat sebatang pokok besar yang jaraknya lebih kurang 10 meter je daripada tempat diorang duduk. Ijat nampak ada kelibat seorang lelaki. Tapi pergerakan dia sangat laju melintas depan pokok besar tu. Ijat dah mula rasa takut. Lepas tu Ijat terus masuk dalam kereta. Tak lama lepas tu, yang dua orang lagi ni pun ikut Ijat. Masuk ke dalam kereta dalam keadaan tergesa-gesa. Masa tu macam-macam surah Ijat baca. Sebab Ijat dah nampak benda tu mula datang dekat dan mengelilingi kereta diorang. Seolah-olah dia nak tinjau siapa yang ada dalam kereta tu. Ijat boleh nampak benda tu. Benda tu menyerupai lelaki. Tapi pakaian dia macam orang zaman dulu. Dia pakai baju Melayu berwarna hitam, macam pendekar. Tapi baju yang dia pakai tu dah koyak rabak. Dan dia tak pakai apa-apa di atas kepala. Macam kita biasa tengok cerita pendekar dekat dalam movie kan. Macam cerita Mak Kilau ke apa. Diorang semua ada tengkolok dekat atas kepala. Yang ni tak ada. Dia tak pakai apa-apa atas kepala. Benda tu bergerak pantas. Jadi pandangan Ijat tak berapa jelas. Tapi walaupun tak jelas, Ijat masih boleh nampak macam mana muka benda tu. Muka benda tu nampak macam berlumuran darah. Nampak basah je muka dia dan berwarna merah. Ijat memang dah menggigil ketakutan pada masa tu. Tiba-tiba Ijat terdengar satu bunyi. Bunyi yang selalu sangat Ijat dengar hampir setiap hari. Bunyi tu tak lain tak bukan adalah bunyi hon kereta api. Tapi Ijat pelik. Kenapa kereta api tu hon kuat sangat? Bila diorang bertiga perhatikan betul-betul, rupa-rupanya pacuan 4 roda yang diorang naik tu berada lebih kurang 3 meter je daripada landasan kereta api. Mungkin operator kereta api tu ingat diorang ni nak melintas landasan. Sebab muncung kereta diorang betul-betul menghadap landasan. Macam mana diorang boleh sampai dekat situ diorang pun tak tahu. Nasib baik driver lori yang memandu tu sempat reverse kereta. Kalau tak tahulah apa yang jadi. Rupa-rupanya
Diorang bertiga dah sampai di kawasan tu hampir setengah jam yang lepas. Ijat rasa sangat bersyukur sebab operator kereta api tu bunyikan horn kuat-kuat. Kalau tak, mesti diorang masih belum sedar. Lepas tu driver lori tu undur kereta dan pusingkan balik kereta ke arah belakang. Bila dia pandu sikit ke depan, terus jumpa jalan diorang masuk tadi. Sebab masih boleh nampak kesan tayar masa diorang datang tadi. On the way nak balik rumah tu, diorang senyap je, tak ada cakap apa-apa. Sebab masing-masing dah terkena. Selalunya yang dua orang ni, driver lori dan juga driver operator excavator tu, hanya dengar cerita daripada Ijat. Sebab yang selalu kena adalah Ijat dan juga pekerja-pekerja Indonesia bawah jagaan dia. Tapi kali ni, diorang pun terkena juga. Ijat sampai sekarang masih boleh ingat macam mana rupa benda tu dan macam mana cara benda tu bergerak. Memang susah nak lupa bila berhadapan dengan benda-benda pelik macam tu. Kisah ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton bernama Ayih. Perkara ni berlaku pada tahun 2009 di sebuah sekolah di negeri Pahang. Masa tu Ayih baru berusia 12 tahun, darjah 6. Perkara ni terjadi ketika Ayih menghadiri satu tuition malam. Masa tu slot mata pelajaran bahasa Inggeris. Tuition malam tu bermula pada jam 8 malam sampai pukul 10 malam. Sedang cikgu bahasa Inggeris mengajar dekat depan, masa tu dah pukul 9 lebih. Kelas dah dekat nak habis masa tu. Dah pukul 9 suku macam tu lah. Tiba-tiba Ayih rasa nak kencing. Jadi Ayih pun ajaklah 3 orang kawan dia, kawan sekelas dia, untuk pergi ke tandas sama-sama. Lepas dah minta izin dengan cikgu, diorang berempat pun keluarlah kelas dan berjalan menuju ke tandas. Tandas tu terletak agak jauh daripada kelas diorang. Masa nak pergi tu, kawasan koridor gelap. Sebab kawasan tu cuma ada lebih kurang 1 ke 2 lampu je yang menyala. Bila dah sampai, Ayih pun masuk ke tandas. Masa diorang sampai tu, tandas tu gelap. Ayih pun pergilah dekat suis lampu. Masa dia nak petik suis lampu tandas tu, Ayih terperasan di sebelah tangan dia, masa dia nak tekan suis tu, ada lagi satu tangan yang seolah-olah nak petik suis tu bersama-sama dengan Ayih. Tangan tu nampak normal je. Tak adalah kuku panjang ke apa. Cuma tangan tu kelihatan berlumuran dengan darah. Bila lampu dah menyala, Ayih tengok tangan tu dah tak ada. Masa tu Ayih buat tak tahu je. Dan dia terus masuk ke dalam salah satu tandas dan selesaikan urusan dia. Masa tu sebenarnya kawan-kawan Ayih yang 3 orang ni masuk juga dalam tandas. Tapi diorang semua ni masuk selepas Ayih buka lampu. Maknanya tangan tu bukan tangan kawan-kawan Ayih. Bila semua dah selesai urusan di tandas, diorang berempat pun keluarlah daripada tandas, berjalan kaki menuju semula ke kelas. Dalam perjalanan nak balik ke kelas tu, Ayih bagi tahu dekat kawan-kawan dia apa yang dia nampak dekat tandas tadi. Lepas tu, kawan-kawan Ayih yang 3 orang ni bagi tahu Ayih. Sebenarnya diorang pun ada nampak sesuatu. Diorang nampak ada satu kepala yang bertanduk menjenguk daripada belakang Ayih. Kepala tu menjenguk masa Ayih nak buka suis lampu tandas tadi. Dan bila lampu dah menyala, kepala bertanduk tu dah hilang. Tapi diorang ni sama macam Ayih. Diorang buat tak tahu je dan masuk je dalam tandas tu. Ayih jadi ketakutan bila dengar apa yang kawan-kawan dia cakap. Bila dah pukul 10, semua orang balik. Keesokan harinya, Ayih terkena demam panas yang teruk. Atuk Ayih mula cari ikhtiar untuk kurangkan demam panas Ayih. Atuk Ayih buat air jampi dan suruh Ayih minum. Lebih kurang 2-3 hari lepas tu, demam panas Ayih mula berkurangan dan akhirnya sembuh. Sejak kejadian tu, Ayih dah jadi takut untuk hadiri tuition malam. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.